So kena ingat kan, domain apa, kodomain apa. Okay, so kita teruskan. Okay, jom kita buat latihan. Okay, kita buat latihan. Okay, jom cuba 8.1 awak boleh buat dalam buku teks dululah. Nanti awak buat nota kemudian. Sekarang awak boleh tulis dulu, jawab dulu dalam buku teks. Kalau awak nak jawab dalam buku catatan pun, touchpad ke, sementara dulu pun tidak ada masalah. Okay, soalan nombor 1, raja di sebelah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan A jenis hubungan. Okay, so apa jenis hubungan? Set P kepada Q. Hubungan apa? So kita ada objek 3. Objek 3 dipadankan dengan 9 dan 18. Okey, objek 3 dipadankan dengan 9 dan 18. Dan kita juga ada objek 6, objek 6. Objek 6 objek 6 dan juga objek 9 dipadankan kepada 18. So, apakah hubungan ini? Kita ada 3 dihubungkan dengan 9 dan 18. Dan kita ada 6 dan 9 dihubungkan dengan 18. So, apakah jenis hubungan ini? Banyak kepada satu dan satu kepada banyak. Okey, so dia ada 2 kan? Okey, 1 kepada banyak dan banyak kepada 1. So, kita panggil ini sebagai apa? Kita panggil ini sebagai apa? Dalam satu hubungan itu ada 1 kepada banyak dan banyak kepada 1. So, hubungan apakah ini? Hubungan apa? Ada 1 kepada banyak dan banyak kepada 1. So, hubungan apa? Hubungan apa? Hubungan ini ada 1 kepada banyak dan banyak kepada 1. So, hubungan apa ni? Siapa nak try? Cepat. Ada 1 kepada banyak dan banyak kepada 1. So, hubungan apa? Hubungan apa? Ni tulis. Apa ni? Hubungan banyak kepada banyak. Okay, hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu imej dan lebih daripada satu objek mempunyai imej yang sama. Okay, hubungan banyak kepada banyak. So hubungan banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak terbentuk daripada 1 kepada banyak dan banyak kepada 1 lah. Okey, gabungan lah. Gabungan 1 kepada banyak dan banyak kepada 1 kita sebut banyak kepada banyak. Banyak hubungan dalam tu. Ada 2 jenis hubungan di dalam tu. So kita panggil dia hubungan banyak kepada banyak.
So tolong ingat hubungan banyak kepada banyak. Okey, B. Julat. So julatnya apa? 20. Baik, 20. Are you sure julat? 20. 20 tidak dihubungkan dengan mana-mana objek. So 20 bukan julat. 20 bukan julat. Awak tengok tadi contoh tadi. Okey, julatnya ialah 3, 4, 5, 6. Okey? 3, 4, 5, 6. Kenapa satu bukan? Sebab satu tidak dihubungkan dengan mana-mana objek. So 3, 4, 5, 6 ialah julat. Range. Range. Hanya satu saja yang bukan julat. Sebab dia tidak dihubungkan dengan objek. Objek. So yang ni julat sama dengan julatnya ialah apa? Okay, thank you Ella. 9,18. Cuma jawapan awak mesti ada tata tanda set. Jawapan mesti ada set notation lah. Itu sajalah. Tak boleh tulis 9,18 saja. Dia ada set notation. So kena ada bracket lah tulis lah. So saya harap you boleh faham cara untuk jawab soalan ini. Jenis hubungan dan juga julat. Okay, next. Soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan satu fungsi, nyatakan nilai B. Nilai B. So awak tengok, X ialah domain domain. Px ialah kodomain. So hubungannya apa kalau awak lihat dalam raja yang diberikan, hubungannya apa? Kodomain. Sifar. Lepas tu image dia ialah sifar. Objek 3, image dia ialah 9. Objek 5, image dia ialah 15. So apa hubungan dia? Apa hubungan bagi fungsi ini? Satu kepada satu. Okey. Satu kepada satu. Tapi apakah dia punya rumus operasi? Tambah ke, darab ke, bahagi ke? Apa dia punya operasi untuk mengkaitkan domain kepada kodomain? Macam mana nak kaitkan? Objek kepada image. Contohnya 3. Objek 3. Image-nya 9. So apa? Darab 3. Very good. Okay. So darab 3. So darab 3. So hubungannya ialah darab 3 lah. Darab 3. Dia punya hubungannya darab 3 lah. Okay. So sifar darab 3 dapat sifar lah. So 3 darab 3 ialah 9. Okay. 5 darab 3 ialah 15. So B. B. Okay. Nilai yang kita nak dapat ialah B. B darab apa? B darab dengan 3 sama dengan 21. So apa nilai B? Okay. So B sama dengan 7. Itu sahaja. Tak payah ada kiraan pun tak apa. Just congak saja. Okay. B sama dengan 7. Yang penting awak kena tahulah. Okay. Hubungannya ialah darab 3. Darab 3. X darab dengan 3 dapatlah dia punya image. So kena tahulah dia punya apa coraknya lah. Coraknya. Itu sahajalah. Untuk dapatkan nilai B. Ataupun kalau nak buat jalan kerja pun boleh nak buat jalan kerja pun boleh. Caranya ialah kita tulis Px sama dengan hubungannya ialah 3 darab dengan X. Kalau nak buatlah jalan kerja sebab kita tahu nak dapatkan Px hubungannya ialah 3 darab dengan X. 3 darab dengan X.
dapatlah PX. So di sini kita ada okay, PX ialah 21. PX nya ialah 21 lah. Ini PX lah, PX 21. Okey, sama dengan 3 darab X. X yang ni yang ni X, domain. So di sini X ni ialah B. X ni ialah B. Okey, so nak dapatkan B, bawa 3 ke sebelah kiri lah. Okay, so 3B maksudnya ialah darab. So bawa ke sebelah kiri, jadi bahagi So 21 bahagi dengan 3, so dapat 7 sama dengan B pun boleh juga kalau nak buat jalan kerja. Tapi saya rasa awak tulis B sama dengan 7 pun dah okey. Sebab awak sudah tahu dia punya hubungannya ialah darab dengan 3. Darab dengan 3 untuk dapatkan dia punya codomain ataupun dia punya image. So hubungannya ialah darab 3. Okay. Okay, next B. Soalan nombor 3. Tentukan sama ada set pasangan tertib berikut ialah fungsi. So kita nak tentukan sama ada fungsi atau bukan fungsi. Okay, fungsi atau bukan fungsi. Function or not function. Okay, so you kena tahulah. Okay, kalau fungsi ada 2 sajalah. Satu input, satu output. Ataupun 1 kepada 1 dan banyak kepada 1 sahajalah. Okay, so ada 2 jenis saja fungsi. Okay, so kita lihat A. So macam mana nak tahu fungsi atau bukan fungsi? Saya rasa lebih senang kalau kita tukar kepada bentuk anak panah. Okay, bentuk anak panah. Okay, so kita ada, okay, yang ni X lah. X. Yang depan ni ialah X. So kita ada nilai X ialah 1, 2, 3, 4. So nilai X ni ialah 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu yang ni Y. Okay, Y. Kita ada Y, 2, 3, 4, 5 nilai Y. So kita buat lagi satu lagi set. Set Y. So Y ni ialah 2, 3, 4, 5. So hubungannya ialah apabila X sama dengan 1, Y-nya ialah 2. Apabila X-nya ialah 2, Y-nya ialah 3. Apabila X ialah 3, Y-nya ialah 4. Apabila X-nya 4, Y-nya 5. So apakah hubungan ini? Ini hubungan apa? 1 kepada 1 ke, banyak kepada 1 ke, 1 kepada banyak ke, banyak kepada banyak. So, jawapan awak ialah hubungan hubungan apa? Cepat sikit. Apakah hubungan ini? Boleh dengar tak suara cikgu? Hubungan apa ni? 1 kepada 1. Yes, very good. Hubungan 1 kepada 1. 1 kepada 1. 1-to-1 relation. So 1 kepada 1 ini fungsi atau bukan fungsi? Fungsi atau bukan fungsi? Fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Okay, thank you. Fungsi. Hubungan 1 kepada 1 adalah fungsi. Okay, so itu jawapan untuk A lah. Okay, untuk B. Okay, sama jugalah. Okay, kita ada Q. Okay, ini adalah pasangan tertib. Order pair. Okay, so kita ada 1, 3, sifar 3, 2, 1, 4, 2. Okay, so 1 kita anggapnya sebagai X. Kita anggap X. Yang depan ni ialah X. Macam koordinat lah. Okay. X, Y. So yang depan ni ialah X. So kita tulis. Set yang pertama. Okay. 1, sifar, 2, 4. Okay. Ini yang pertama. Lepas tu yang kedua. Set yang kedua. Codomain. Okay.
unsurnya ialah 3, 1, 2. So 3, 1, 2. So kita punya X, domain, kita Y, kodomain. So apabila X sama dengan 1, Y-nya 3. Apabila X ialah sifar, Y-nya ialah 3 juga. So apabila X-nya 2, Y-nya ialah 1. Apabila X-nya 4, Y-nya 1. So apakah hubungan ini? Hubungan apakah ni? Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Many to one. Many to one. Sebab kita ada satu dan sifar dihubungkan dengan 3. So many to one lah. Many to one. So many to one fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. 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 So itu je lah. Untuk menentukan sama ada fungsi atau bukan fungsi. Kita tukar kepada raja anak panah, arrow diagram. Untuk senang kita kena pastilah jenis hubungan dan seterusnya fungsi atau bukan fungsi. Okay, next. Soalan nombor 4. Tentukan sama ada hubungan dalam graf berikut ialah fungsi atau bukan fungsi. Okay, so sekali lagi kita boleh buatkanlah. Okay, raja anak panah, arrow diagram, arrow diagram. So X, Y. So X kita tulis di sebelah kiri lah, domain X sebelah kiri. Y kita tulis di sebelah kanan, codomain. Codomain. So nilai X kita ialah 1, 2, 3. Okay, X. Kita punya Y ialah 10, 20, 30. Okay, so kita lihatlah. Okay, so apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 10. So X1, Y10. X2, Y20. X3, Y30. So apakah jenis hubungan ini? Satu kepada satu. Satu kepada satu. Satu kepada satu fungsi atau bukan fungsi? Fungsi. Yes, fungsi. Very good. Okay, so awak cuba buat 1B sekarang. Okay, jawab sekarang 1B. Dalam buku teks pun boleh, dalam test pad pun boleh, dan siap hantar dalam Telegram. Hantar dalam Telegram lah, kelas masing-masing untuk cikgu semak. Tolong buat sekarang. Soalan B. Cuba buatlah. Buatkan dia punya raja anak panah. Supaya kamu boleh kena pastilah hubungannya dan seterusnya fungsi atau bukan fungsi. Saya rasa lebih senang kalau kita tukar kepada raja anak panah. Arrow diagrams. It's easier for us to determine the relation and also whether it's function or not function lah. So kalau dah siap boleh hantarlah dalam Telegram. Soalan nombor 4 ni dalam buku teks soalan ni dah daripada buku teks. So dah bersiap boleh hantarlah dalam Telegram.
Tolong buatkan. Buatkan rajak anak panah dan seterusnya menentukan fungsi atau bukan fungsi. So kita punya X ialah domain lah, Y ialah codomain. Ada tak yang sudah jawab? Boleh ambil gambar, hantar dalam Telegram untuk kita semak sama-sama. Salah betul tak apa. Untuk yang penting awak belajar. Okey. Saya ada. Okey, 2 gemilang. Yap Chin Wei ya. Okey, so okey, bagus. Hantar. Apa tak boleh nak ambil. Okey, so kita bandingkan. Okey, so saya ada 2 jawapan lah yang ada hantar pada saya. Okey, Kong Wheeler dengan Yap Chin Wei. Okey, so Tanya, kita lihat. Okey, 4. Okey, apabila X 4. Okey, apabila X 4. X 4, Y-nya ialah, okey, yang sebelah kanan lah. So X 4, Y-nya 8. X 4, Y-nya 12. So betul lah. Okey, then apabila X-nya 5, Y-nya 12. Y-nya 20. So sama tak? X, okey, 4, Y-nya 8. X 4, Y-nya 12. X 5, Y-nya 12. X 5, Y-nya 20. So betul lah. So ini adalah bukan fungsi ya, hubungan apa ni? 1 kepada banyak. Pada masa yang sama kita juga ada banyak kepada 1. Okey, so ini adalah hubungan banyak kepada banyak. So banyak kepada banyak bukan fungsi ya. So betul lah. Bukan fungsi ya. Ini adalah banyak kepada banyak. Okey, 4. Okey. Sama dengan 8, sama dengan 12. So banyak kepada banyak, bukan fungsi lah. So Tanya. Okey, so yang nombor 5. Okey, soalannya diberi set S sama dengan 10, 12, 18, 20 dan set R ialah 2, 4, 10, 12. Hubungan dari set S kepada set R ialah tolak 8. Wakilkan fungsi tersebut menggunakan A.
Ini kita telah buat lah last week ya. Last week kita telah buat lah. Okey, pasangan tertib. So A kita gunakan pasangan tertib. So pasangan tertib caranya senang sahaja. Okey. Okey, kita boleh buat dulu jadual. Okey, anak panah, anak panah. Okey, anak panah kita ada set S. Okey, 10, 12, 18, 20. So ini adalah objek. Objek. Objek bagi domain. Dan kita ada set R. Set L unsurnya 24, 10, 12. So ini adalah image. So apabila X sama dengan 10, Y-nya 2. Okey, apabila X sama dengan 12, Y-nya 4. Apabila X-nya ialah 18, Y-nya ialah 10 dan apabila X sama dengan 20, Y-nya ialah 12. Kita anggap S ni sebagai X lah. Okey, R ni sebagai Y. Okey, so kita nak jawapan untuk pasangan tertib. So kita tulis X dululah. Okey, 10,2. Lepas tu 12,4. Lepas tu 18,10 dan akhir sekali 20,12. Okey, lepas tu letaklah tata tanda set. Okey, tata tanda set, set notation. Kena letaklah set notation. Okey. Okey, ini jawapan untuk A, pasangan tertib. Okey, untuk B jadual. Jadual pun senang je lah. Buatlah jadual. So kita ada S dan R. So apabila S sama dengan 10, Y sama dengan 2. Apabila S sama dengan 12, Y sama dengan 4. Dan seterusnya 18, 10 dan 20, 12. So itu saja untuk jadual. B. Untuk graf. Untuk graf kita kena pilihlah satu skala yang sesuai. Satu skala yang sesuai. So satu skala yang sesuai. So saya rasa yang sesuai kita boleh guna 4 lah. 4. So kita bolehlah gunakan pembaris. Kita boleh buatkan pada grid segi 4. So kita gunakan skala 4. 4, 8, 12, 16, 20. So kita punya S pada paksi X. Pada paksi X. Lepas tu Y kita pada paksi mencancang lah. So kita punya R ni pada paksi Y. Mencancang. Okey, so saya rasa ini pun kita boleh gunakan skala 4. 4, 8, 12. Okey. 16. Boleh gunakan skala 4 lah. So kita plot lah. Plot. So X 10, Y 2. So cari 10. So tengah-tengah sinilah. Tengah-tengah sini 10 lah. Tengah-tengah ni 10. Okey, 10. Okey. 2 tengah-tengah sinilah. Tengah-tengah Y 2. So tengah-tengah 4 dengan sifar. So 2 di sini. 10 di sini. So X 10, Y 2. So tandalah di sini. Okey, lepas tu 12, 4. So 12, 4. Ini senang lah. X 12. Y 4. So 12, 4. Lepas tu 18. 18 di tengah-tengah 16 dengan 20 lah. 18. 18, 10. 10 di tengah-tengah 8 dengan 12. So 18, 10. So tanda di sini. 18, X 18. R 10. Dan last sekali 20, X 20, Y 12. So kat sini. Itu sajalah untuk gunakan graf. Untuk gunakan graf. Untuk menggunakan persamaan,
Okey, persamaan kita kena buat persamaannya. Di sini dia sebenarnya ada tulis. Okey, hubungan S kepada R ialah tolak 8. Hubungannya ialah tolak 8. So, persamaannya okey, so kita lihat di sini. Okey, so apabila X sama dengan 10, Y-nya ialah 2. Okey, so dia basically, okey, kita boleh tulis macam ni. Fx, kita boleh tulis macam ni. 2 sama dengan, okey, 10 tolak 8. Okey, so di sini ya. Okey, Y, macam mana nak dapatkan Y? Okey, nak dapatkan Y, okey, 2, Y 2 sama dengan, okey, 10 tolak dengan 8. 10 ialah X lah. X tolak dengan 8. Kalau 4, okey, nak dapatkan image 4, okey, nak dapatkan image 4, kita kena gunakan 12 objek. 12 tolak dengan 8. 12 tolak 8 sama dengan 4. Sekali lagi, nak dapatkan 10, nak dapatkan 10, image 10. Okey, so caranya ialah 18. Okey, 18 objek tolak dengan 8. Untuk dapatkan image 12, image 12, kita gunakan objek 20 tolak dengan 8. Okey, so dia punya persamaan, persamaannya ialah Y, Y ya, Y image sama dengan X. X ialah objek. Okey, objek. Okey, tolak dengan 8. So ini adalah persamaannya. Y sama dengan X tolak 8. Nak dapatkan Y, nak dapatkan Y, kita mesti gunakan X tolak dengan 8. So ini adalah persamaan. Persamaannya. Persamaan bagi hubungan ini. Ataupun kita boleh tulis Fx. Fx, gantikan Y dengan Fx. Gantikan Y dengan Fx. Fx sama dengan X tolak 8. So salah satulah. Atau. Atau. Sama ada nak tulis persamaan. Y sama dengan X tolak 8 ataupun Fx sama dengan X tolak 8. So salah satu. Persamaan lah. Okey. So yang ni nombor 6. Okey, Raja berikut menunjukkan fungsi Fx sama dengan 3x. So di sini fungsinya diberikan ya. Ini adalah persamaan lah. Persamaan. Equation equation. Yang menghubungkan Fx dengan x, yang menghubungkan image dan objek. Yang menghubungkan kodomain dengan domain. Dihubungkan dengan persamaan ini. Okey. So domainnya daripada 1 hingga 5. So 1, 2, 3, 4, 5 ialah domain. Okey, so di sini kita dapatkan nilai A dan B. Okey, so tak ada susah lah. Cuma kena tahulah jalan kerjanya macam mana. So diberikan Fx sama dengan 3x. Okey, so ini diberikan Fx sama dengan 3x. Okey, so untuk dapatkan A untuk dapatkan A, untuk dapatkan A, so nilai A ialah Fx. Fx apabila x sama dengan 3. Nilai A ialah Fx apabila x sama dengan 3. So you kena tahulah macam mana nak baca hubungan ini. Nilai A ialah Fx apabila x sama dengan 3. So okey, so Fx ialah sama dengan Fx sama dengan A. Sama dengan A apabila apabila x kita ialah 3. Fx ialah A apabila x kita ialah 3. So kita gantikanlah 3, x tu 3. So 3 darab 3. So kita punya A sama dengan 3 darab 3 berapa? 9.
9. So kita start dengan inilah. Kita start dengan ni persamaan yang diberikan. Kita start dengan persamaan yang diberikan. Fx sama dengan 3x. Lepas tu di sini dia punya fx ialah a. So kita gantikan fx ialah a. Fx sama dengan a apabila apa? Apabila dia punya objek adalah 3. So dia punya x ialah 3. So gantikan dia punya x 3. X tu 3. Untuk dapatkan nilai a lah. Itu sahaja. Okay. Kita try lagi sekali lagi. So untuk dapatkan b, kita tulis fx sama dengan 3x. Ini hubungan dia lah. So kita lihat lah, 1 darab dengan 3 sama dengan 3. 2 darab 3 sama dengan 6. So 3 darab 3 sama dengan 9. Tak payah jalan kerja pun boleh buat sebenarnya. Asalkan awak tahulah dia punya hubungan. 4 darab 3, 12. 5 darab 3, berapa? 5 darab 3 berapa? 15. So awak tak perlu buat jalan kerja pun boleh dapat terus jawapan. Tapi kalau nak buat jalan kerja, boleh, tak ada masalah. Okay, so jalan kerja macam mana nak buat? Okay, jalan kerjanya. Okay, so kita start dengan dia punya persamaan lah. Fx sama dengan 3x. So fx ni ialah di sini untuk dapatkan b, fx ni ialah b. Sama dengan, so b ni macam mana nak dapatkan b? B ni apabila x ni ialah 5. Ni x lah. X ni ialah 5. So x 5, so kita gantilah x ni 5. Kita ganti x tu 5. Gantikan x tu sama dengan 5. So 3x 3 darab 5 lah. 3x ialah 3 darab 5. So 3 darab 5. So dapatlah b 15. B sama dengan 15. Itu sahaja untuk dapatkan nilai b. Tapi kalau awak tak ada jalan kerja pun tak ada masalah. Sebab awak tengok pun boleh tahu hubungannya darab 3. Darab 3. So 5 darab 3, 15. Macam tu. Okay. Next. Nyatakan domain dan julat. Bagi hubungan yang berikut. So A. Domain apa? Domain. Apa domain? Untuk hubungan yang pertama ini. Domain. Domain sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Kiri ya. So apa nombor-nombor di sebelah kiri? Negative 5, 2 and 4. Negative 5, 2 and 4. Inilah domain. Cuma kena tambahlah tata tanda set. Okay, kena tambah tata tanda set. Jangan tulis negative 5, 2, 4 saja. Kena ada bracket. Tata tanda set. So ini adalah domain. 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 Okay, domain. 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 Okay, so ini A ya. B, domain dan julat. Julatnya apa? Kosong 8 15 16. Ya, okey, 08 15 16. Semua sekali lah. Sebab semua sekali dia dipadankan dengan domain. Semua sekali. Okey, semua sekali ada dipadankan dengan objek. Semua image. Ini image image. Okey, 08 15 16. Semua image ni dipadan dengan objek. So semua sekali lah julat. Sifar 8 15 16. Cuma kena tambah lagi bracket. Tata tanda set. Okay, so dah jawablah soalan A ya. Domain dan julat. Okay, apa hubungan A kalau nak dia tanya? Hubungan A apa? Satu kepada satu ke? Satu kepada banyak ke? Banyak kepada satu ke? Banyak kepada banyak ke? Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Sebab dua ni dihubungkan dengan 8 dan 15. Satu kepada banyak. Tapi dia tak tanyalah. Dia hanya tanya domain dan julat sahaja. Dan dia juga boleh tanya awak nak tukar kepada pasangan tertib, nak tukar kepada jadual, nak tukar kepada persamaan, itu boleh juga ditanya. Okey, tapi dia tak tanyalah ini untuk soalan ini sahaja. Okey, B. Apa ni? Domain?
Domain kita anggap ini X domain. So domainnya apa? Domain apa? Domain? Nilai X-nya apa? 410 negatif 4. 4, lepas tu 1, lepas tu 0, lepas tu negatif 4. Okey, so biasa kita start daripada yang paling kecil lah. Biasa kita start daripada yang kecil. Negatif 4, lepas tu sifar, lepas tu 1, lepas tu 4. Okey, so ini adalah dia punya domain, objek. Objek. Objek atau domain lah. Okey, ataupun input. Kalau nak tulis pun boleh. Input. Okey, lepas tu kita punya Y ialah image. Ataupun output. So ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan lah. So awak kena faham lah. Maksud-maksud bagi istilah ini. Okey, so kita punya julat. Julatnya apa? Negative 5, negative 3, 1, 2 and 4. Ya, tepat sekali. Okey, so kita punya julat ialah kita punya output ataupun image ataupun kita punya nilai paksi Y lah. Okey, so kita start daripada paling kecil sekali, negatif 5, okey, negatif 3, lepas tu 1, lepas tu 2, lepas tu 4. So sini 2. Di sini nilai Y-nya ialah 2. Okey, letakkan tata tanda set. Set notation. Okay, set notation. So, okay, itulah jawapan dia. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Ada. Okay. So, okay. So, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Ini yang lagi penting ini. Ini lagi penting. Awak kena menguasai ini betul-betul. Mesti menguasai yang ini betul-betul. Apa ni? Apa ni? Melukis graf. Ini selalu keluar dalam peksa, melukis graf. Kalau ini keluar dalam peksa, biasa dia akan bagi 3-4 markah. Okey, 3 atau 4 markah. Melukis graf. Okey, melukis graf. Saya rasa dalam subjek lain pun awak pernah lukislah graf. Okey, so cara untuk lukis graf, okey, dia ada dia punya step-step dia lah. Okey, so langkah pertama awak kena bina jadual nilai. Okey, kena buat jadual nilai. Ini step 1. Okey, buat jadual nilai. Nombor 2, lukis paksi. Lukis paksi dengan skala yang diberikan. Okey, awak kena buatlah dia punya paksi X dan paksi Y. Macam koordinat lah. Macam bab koordinat. Paksi X, paksi Y. Dengan skala yang diberikan. Lepas tu kita plot lah. Titik X dan Y. Daripada jadual, kita ada nilai X dan Y. So kita plot titik. Dan seterusnya kita sambungkan dengan garis lurus atau lengkung yang licin. So ada 4 step lah untuk melukis graf. Melukis graf. So ini adalah impas kembali, ini adalah benda yang awak telah belajar lah. Koordinat sifar-sifar disebut sebagai asalan. So ini O ni adalah asalan. O adalah asalan. Koordinatnya ialah sifar-sifar lah. Sebab dia punya X sifar, Y pun sifar. Paksi X juga disebut sebagai paksi mengufuk. X ni paksi mengufuk. Horizontal. Horizontal. Y ialah paksi mencancang. Vertical. Okay. So, kena ingatlah 4 step ni. Okay. So, contoh soalan. Contoh nombor 5. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Okay, so biasa dia akan tanya macam ni lah soalan dia. Okay, first dia akan minta awak lengkapkan jadual. Okay, so dia minta awak lengkapkan jadual. Okay, so ada nilai yang tidak diberikan. Ada nilai yang diberikan, ada juga nilai yang tidak diberikan. Okay, so nilai yang diberikan ialah X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1, X sama dengan sifar, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. So nilai-nilai ini diberikan.
Okey, nilai yang tidak diberikan ialah okey. So nilai yang tidak diberikan, okey, nilai yang diberikan, okey, so y ya. Y sifar, y 6, y 10. Ini yang diberikan. Yang tidak diberikan ialah x sama dengan negatif 1, y-nya berapa. Ini tidak diberikan. Okey, x-nya sifar, y-nya berapa. Tidak diberikan. X-nya 2, y-nya berapa. Ini tidak diberikan. Okey, so macam mana nak dapatkan nilai y yang tidak diberikan? Okey, di sini ni jalan kerja ni lah. Okey, so gantikan. Okey, gantikan nilai x. Gantikan nilai x. So apabila x sama dengan negatif 1, okey, contohnya awak nak dapatkan nilai y. Nilai y apabila x sama dengan negatif 1, so kita gantikan. Apabila x sama dengan negatif 1, okey, kita gantikanlah. Y-nya sama dengan 2 darab dengan x. So x tu kita gantikan dengan negatif 1. Gantikan. Tambah 4. So selesaikan untuk dapatkan nilai y. Sama jugalah. Okay, nak dapatkan nilai y apabila x sama dengan sifar. So kita gantikanlah apabila x sama dengan sifar. Okay, so y sama dengan apa? Y sama dengan 2 darab dengan x. X kita gantikan dengan sifar. Tambah 4. Gantikan dengan persamaan. Persamaan yang diberikan. Dia akan bagi awak persamaan. So awak gantikan dalam persamaan yang diberikan. Gantikan dia punya nilai x untuk dapatkan nilai y. Macam itu. Ataupun awak senang tekan kalkulator. Senang awak tekan kalkulator. Kalkulator lah paling senang. Cara paling senang. So macam mana nak guna kalkulator? Okey, kita tekan on. Lepas tu contohnya. Contohnya, okey, saya nak dapatkan nilai y. Nilai y apabila x sama dengan negatif 1, saya masukkan dia punya rumus. Rumusnya ialah okey, 2x tambah 4. Saya ambil yang belakang saja. Ambil yang bahagian belakang sahaja. Ambil yang ni sahaja. Yang ni sahaja. Bukan ambil semua. Bukan semua. Ambil yang belakang sahaja. Apa dia? 2x tambah 4. So kita gunakan kalkulator. Kita masukkan dia punya formula 2 alpha cross bracket untuk dapatkan simbol x. Untuk dapatkan simbol x kita tekan kita tekan alpha cross bracket. Alpha cross bracket untuk dapatkan simbol x. Lepas tu tekan tambah 4. Ini kita masukkan dia punya rumus. Okey, lepas tu kita tekan ni calculate. Kita tekan calculate. Calculate maksudnya kira. Kita minta kalkulator yang kirakan. So kita tekan calculate. Calculate apa? Calculate apa? Okey, kita masukkanlah nilai yang kita nak calculate. Kita nak calculate x sama dengan negatif 1. So kita tekan negatif 1. So tekan sama dengan. So dia akan bagi jawapan lah. Jawapannya ialah 2. Jawapannya ialah 2. So kita pun isikan. Okey, jawapannya ialah 2. Jawapannya ialah 2. So itu sahaja 2. Tulis. Tanpa jalan kerja pun tidak ada masalah. Sebab dalam topik ini dia bukan nak uji awak cara penggantian. Kaedah penggantian bukan. Dia hanya nak awak lengkapkan jadual nilai sahaja. So awak tekan kalkulator pun tidak ada masalah. Awak pun boleh dapat full mark. Seterusnya saya nak dapatkan nilai y apabila x sama dengan sifar. Saya tekan lagi sekali calculate. Saya tekan lagi calculate sebab kita punya rumus dah key in. Rumusnya kita dah ada. So kita tak payah tekan lagi rumus sekali lagi. Kita hanya perlu tulis, kita hanya perlu tekan calculate sahaja. So calculate apa? Calculate apa? X sama dengan sifar. So tekan sifar. Lepas tu tekan sama dengan. So dapatlah jawapannya 4. Jawapannya ialah 4. So tulis 4. Okey, dan sekali lagi. Okey, sekali lagi. Okey, kita nak apa? Nilai y apabila x sama dengan 2. So kita tekan lagi sekali. Okey, calculate. Calculate. Tekan calculate. Calculate apa? Okey, calculate x sama dengan 2. So tekan 2. Okey, lepas tu sama dengan. Itu sahaja. Okey, so kita dapatlah dia punya nilai y. So nilai y-nya ialah 8. Itu sahaja. Kita boleh gunakan calculator.
Ini contoh dalam buku teks lah, nombor 5. Kita boleh tekan calculator. Okey, untuk soalan yang seterusnya sama juga. Soalan yang seterusnya sama jugalah. Kita boleh guna calculator. Tapi kalau nak tahu dia punya cara penggantian, ni boleh tunjuk cara penggantian. Okey. Tapi kalau nak guna calculator, lagi cepat, lagi baguslah. Cuma kena tahulah macam mana nak guna. Contohnya ini. Nombor 6. Contoh nombor 6. Contoh nombor 6. Okay, kita hanya perlu key in dia punya rumus. Rumusnya kita ambil yang bahagian belakang sahaja. Bahagian belakang sahaja. So maknanya kita kena key in yang belakang sajalah. Yang depan Y tak payah. Belakang sahaja. Yang belakang sahaja. Contohnya yang ni, yang belakang sahaja. 12 tolak X kuasa 3. Contohnya yang ni, yang belakang sahaja. Okey, bila kita key in calculator, kita key in yang belakang sahaja. Contoh contoh. Okey, contoh. Okey, ini saya nak lengkapkan jadual ini, nak dapatkan nilai Y, so saya tekan calculator. Okey, alpha cross bracket untuk dapatkan X. Lepas tu kuasa 2, so tekanlah kuasa 2, simbol kuasa 2. Lepas tu tolak 2. Okey, 2. Lepas tu nak X, so tekan lagi sekali alpha cross bracket. Lepas tu tekan tolak 3. Okey, so ini adalah rumus lah. Rumus. So masuk dalam calculator. Lepas tu tekan calculate. Okey, calculate apa? Calculate X sama dengan negatif 1. So tekan negatif 1. Lepas tu tekan sama dengan. So dapatlah jawapannya ialah sama dengan sifar. Okey, sifar. Okey, ini cara paling senang lah. Okey, tak payah buat jalan kerja yang bawah ini pun tidak ada masalah. Okey, tekan calculator pun dah cukup. Okey, untuk seterusnya nilai X sama dengan 1, Y-nya berapa? So tekan lagi sekali calculate. Calculate 1. 1. Lepas tu sama dengan. So dapatlah jawapannya negatif 4. Negatif 4. Next. 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 X-nya 2. Y-nya berapa? So tekan lagi sekali calculate. Calculate. X-nya ialah 2. Lepas tu tekan sama dengan. So dapatlah nilainya. Y ialah negatif 3. Negatif 3. Itu cara untuk kita lengkapkan jadual nilai. Okey. So, untuk yang contoh 7 dengan contoh nombor 8 pun sama sajalah. Saya tunjuk lagi sekali kalau ada yang tak faham lagi. Contoh nombor 8. So kita hanya perlu tekan calculator. Rumusnya ialah 24 per X. Yang sebelah kanan saja, yang Y ni tak payah. Kita tekan 24 per X sahaja. So 24. Untuk per X ni kita tekan alpha. Alpha sebab pecahan. Tekan alpha. Lepas tu nak X tu kita tekan alpha. Sini alpha ni. Alpha X. Macam tu. So 24. Tekan 24. Lepas tu tekan ABC. Ni 24. Lepas tu ABC. ABC ni untuk pecahan. ABC ni untuk pecahan. 24 ABC. Lepas tu alpha cross bracket. Macam ni. 24. Lepas tu ABC. Lepas tu alpha cross bracket untuk dapatkan simbol X lah. Sekarang kita nak calculate. Calculate apa? Calculate X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. So kita tekan calculate. Calculate negatif 3. Lepas tu tekan sama dengan. So jawapannya kita dapat negatif 8. So negatif 8. Macam tu. Senanglah. Tak payah buat jalan kerja. Seperti yang di bawah. Tapi kalau nak buat juga jalan kerja, tak ada masalah lah. Cuma tak ada markah lebih lah. Tidak ada markah lebih. Sebab yang penting awak lengkapkan jadual nilai sahaja. Awak tak buat jalan kerja pun tidak ada masalah. Awak buat pun tak ada markah bonus. So seterusnya untuk dapatkan X sama dengan 1, Y-nya berapa? So kita tekan calculate. X-nya 1.
Lepas tu sama dengan. So dapatlah jawapannya ialah Y 24. Macam tu, 24. Okay, dan last sekali X-nya 4. X-nya 4. So tekan calculate 4 sama dengan. So dapatlah nilainya 6. Macam tu. Okay, so itu adalah step yang pertama. Okay, untuk lukis graf, step yang pertama ialah kita kena lengkapkanlah jadual nilai. Lengkapkan jadual nilai. Okay, step yang kedua. Okay, step yang kedua. Okay, step pertama kita kena bina jadual nilai. Step yang kedua, lukis. Okay, lukis paksi ya dengan skala yang diberikan. So ini step yang kedua lah. Okay, lukis paksi dengan skala yang diberikan. So di sini skalanya dia kata apa? Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okay, paksi Y ya. Lukis graf. So ini adalah skala yang diberikan. Okay, so kita cuba untuk buat dalam kertas graf. Okay, so kertas graf, pastikan semua ada kertas graf lah. Okay, so ini contohnya kertas graf saya. Okay, so ini kertas graf saya. Okay, so step 1 saya dah ada. Step 1 saya dah lengkap. Jadual nilai saya dah ada. Okay, sekarang saya nak pergi ke step 2. Okay, step yang kedua, awak kena lengkapkan paksi, lukis paksi dengan skala yang diberikan. So, dia kata skalanya ialah 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. So, kita punya paksi X. Okay, paksi X. Jangan salah lah paksi X. Okay, paksi X. So, kena tahu ingat paksi X. So, biasanya inilah. Ni paksi X lah. Ini paksi Y. Okay, so kena ingat ni lah. Paksi X, paksi Y. So 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ni lah 2 cm. Sini 2. Okay, sini ke sini 2 cm. 2 cm, 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 2 cm. Okay, macam mana saya tahu? Okay, sebab jarak antara 2 cm kita boleh tahu daripada garisan graf. Okay, dia lebih tebal. Garisannya lebih tebal berbanding dengan garisan yang lain. So saya boleh tahulah, tak payah kira, tak payah guna pembaris. Okay, saya boleh tahulah 2 cm tu kat mana. So saya boleh tahulah sini ke sini 2 cm. Sini ke sini 2 cm, 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 2 cm. Okay, saya boleh tahu jarak 2 cm kat mana. Memang graf ni dia dibuat sebegini. Okay, 2 cm. So kena tahulah. Okay, 2 cm. So di sini dia kata 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. So paksi X 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. So sifir 1 lah. Sifir 1. 1, 2, 3 macam tu. Sebelah kanan lah. Kalau sebelah kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Macam tu. So kita tengok nilai paling kecil. Nilai paling kecil untuk X ialah negatif 2. So kita start daripada negatif 2. Awak boleh start daripada hujung sekali pun boleh. Boleh start daripada hujung sekali negatif 2 pun boleh. Tapi biasa saya akan start daripada sini. Negatif 2. Sebab saya punya graf tu di tengah-tengah. Saya nak saya punya graf ni berada di tengah-tengah. So biasa saya akan start di sebelah di sinilah. Tapi kalau nak start daripada sini pun tidak ada masalah. Okay. So nilai paling kecil X adalah negatif 2. Lepas tu negatif 1. Lepas tu sifar. Lepas tu 1, 2, 3. Okay, paling besar 3 sahaja. So maknanya 4, 5, 6 tak payahlah.
So kena tahu 2 cm 1 unit. Ini maksud dia lah. 2 cm 1 unit. So sifir 1. So lepas tu kita boleh buatkanlah kita punya, okey, kita boleh lukiskan kita punya paksi Y. Ni paksi Y. Terbalik. Paksi Y. Paksi Y sinilah. Ni paksi Y. Okey, paksi Y. Kita dah boleh buat paksi Y. Paksi Y ni kita dah boleh buat. Lepas tu, okey, kita nak buat paksi X pula. Okey, paksi X kita lihat, okey, skalanya 2 cm kepada 2 unit. Paksi Y 2 cm kepada 2 unit. So 2 cm kepada 2 unit. 2 cm kepada 2 unit. So kita akan gunakan gandaan 2 lah. Sifir 2 pada paksi Y. Sifir 2. Gandaan 2. So kita lihat nombor paling besar apa? Nombor paling besar ialah 10. 10. So kita start daripada 10. Kita start daripada 10. 10 ialah gandaan 2. Gandaan 2. So kita start daripada 10. Paling besar sekali 10. Lepas tu 8. Lepas tu 6. Lepas tu 4. Lepas tu 2. Lepas tu sini sifar lah. Okey, depan sini tak ada nombor negatif, so tak payah buat lah. So kita buat daripada 0 sampai 10 sahaja. Lepas tu kita boleh buat lah kita punya paksi X. Paksi X. Tak payah panjang sebab tak banyak nilai dia. Okey, so kita boleh lengkapkan lah. Okey, kita punya paksi X. Okey. 1, 2, 3. Okey. 3. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2. Okey, so kena faham dia punya skala. Skala jangan salah. Paksi X 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Paksi Y 2 cm 2 unit. Ni 2 cm 2 unit. Jangan salah lah. Lepas tu kita boleh pula lah. X negatif 2, Y sifar. So X negatif 2 sini, X negatif 2. Okay, X negatif 2, Y sifar. So Y sifar di sinilah. Okay, so kita tandalah. Tanda biasa kita guna X. So kita tandakan X negatif 2, Y sifar di sini. Tandakan. Lepas tu X negatif 1, Y 2. X negatif 1, Y 2 di sini. X sifar, Y 4. Tandakan di sini. X1, Y6. Tandakan di sini. X2, Y8. Tandakan di sini. X3, Y10. Tandakan di sini. Okey, so yang ini adalah graf garis lurus. Graf garis lurus. So kalau graf garis lurus, kita boleh sambung guna pembaris. Kita boleh sambung dengan pembaris. Itu sahaja. Untuk lukis graf. Okey, so dia mesti ada 4 step lah. Okey, bina jadual, lukis paksi dengan skala, plotkan titik X dan Y daripada pasangan tertib daripada jadual nilai dan sambungkan dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Okey, ada 4 step. Boleh faham tak pelajar? Boleh faham tak? Boleh faham pelajar? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey, boleh faham Okey, kita try lagi satu lagi. Okey, sebelum saya tamat, kita try lagi satu lagi graf. Dalam buku teks ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Dalam buku teks ada 5 graf. Okey. So awak kena buatlah. Okey, awak kena buat. Okey, sekarang saya akan tunjuk lagi satu lagi contoh. Contoh nama. Okey, so nanti awak buatlah. Cara dia. Saya rasa cuba nombor 6 tu samalah. So saya tak nak tunjuk nombor 6 sebab dia punya skala 2 cm kepada 1 unit, 2 cm kepada 1 unit.
So sama macam lebih kurang sama macam tadi. Saya nak gunakan skala yang berbeza. Saya nak try guna skala yang berbeza. Okey, saya try nombor 7. Okey, nombor 7. Contoh nombor 7. So first thing first, saya kena ataupun saya buat yang ni lah. Okey, sebab ini saya sudah lengkap kan. Okey, so saya try guna yang ni. Okey, so okey, so ini adalah soalan dia. Okey. Okey, ini soalan dia. Okey. Okey, jadual saya dah lengkap ah. Okey. So sekarang kita nak lukis graf ini. So jadual dah lengkap. Okey, sekarang kita nak lukis skala dengan kita nak lukis paksi dengan skala yang diberikan. So awak kena tahulah. Okey, ini paksi X, ini paksi Y. Okey. So di sini paksi X dia kata apa? Paksi X dia kata paksi X 2 cm kepada 1 unit paksi X. Okey, 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Biasanya paksi X tu dia memang standard lah. Biasanya paksi X memang standard 2 cm kepada 1 unit. So kita start daripada nombor paling kecil pada paksi X, nombor paling kecil ialah negatif 4. Okey, negatif 4. So awak boleh start daripada hujung sekali negatif 4. Tapi biasa saya start daripada dalam sikit. Negatif 4. Dalam sikit lah. Cepat saya nak dia, saya punya graf tu di tengah-tengah. Okey. Negatif 4. Lepas tu negatif 3. Lepas tu negatif 2. Lepas tu negatif 1. Lepas tu sifar. Okey. Ada sifar ni, dia tak ada sifar. So awak kena tengok betul-betul. Dia mesti ada sifar. Lepas tu 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey. So saya boleh lukiskan saya punya paksi Y. Ni paksi Y di sini. Baik. Paksi Y. Okey, paksi Y di sini. Saya boleh buat paksi Y. Okey, paksi Y. Okey, next. Paksi Y. Okey, paksi Y dia nak apa? Skala paksi Y 2 cm. 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Paksi Y. 2 cm 5 unit. So kita gunakan gandaan. Gandaan 5. Okay, sifir 5 lah. Multiples of 5. So pada paksi Y, paksi Y, kita mesti gunakan gandaan 5. Gandaan 5. Gandaan 5. Multiples of 5. Sifir 5. So kita tengok nombor paling besar apa untuk Y. Paling besar. Ini negatif, 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 negatif. Ini positif. Paling besar ialah 24. Okay, paling besar 24. Tapi 24 bukan sifir 5. 24 bukan gandaan 5. So kita mesti gunakan gandaan 5. So apa nombor yang paling sesuai? Gandaan 5. So nombor apa kita kena start daripada atas sekali? Nombor 24 tak boleh sebab 24 bukan gandaan 5. Bukan gandaan 5. So nombor apa saya kena start daripada atas sekali, nombor paling besar? Apa nombor paling besar saya kena start? 24 tak boleh sebab 24 bukan sifir 5. So apa nombor saya kena start?
Nombor apa? Saya kena start daripada atas sekali. Gandaan 5. Cepat. Nombor apa? Daripada atas sekali. 25. Ya, 25 lah. Sebab 25 adalah gandaan 5. Multiples of 5. Multiples of 5. So kita start daripada 25. Lepas tu kita turun 2 cm. So 20. Turun lagi 2 cm. 15. Turun lagi 2 cm. 10. Turun lagi 2 cm. 5. So turun lagi 2 cm. Sifar. Bawah negatif. Negatif 5. Negatif 10. Negatif 15. Paling kecil apa? Paling kecil negatif 24. So kena sambung lagi. Negatif 20. Lepas tu negatif 25. Macam tu. So kita dah lengkap kita punya paksi Y. Sekarang kita nak buat pula paksi X. Paksi X. Ni. Paksi X. Paksi X. Kita labelkan lah. So sini negatif 4. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. 1. 2. 3. 4. Macam ni lah. So ini yang dimaksudkan lah. Paksi X. Paksi X 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Jarak di sini 2 cm. 2 cm 1 unit. Lepas tu paksi Y. Paksi Y. 2 cm 5 unit. Ni. 2 cm 5 unit. Ini dah 2 cm. 2 cm. Tak payah ukur lah. Tengok pada garisan pun kita tahu 2 cm tu kat mana. Tengok pada garisan pun kita tahulah di mana 2 cm. So kena ada graf lah. Saya dah letak di sekolah. Awak boleh ambil lah bila-bila masa sahaja. Dan awak kena buat lah. Kena buat baru awak mahir. So kena betul lah skala ni mengikut skala yang diberikan. So langkah 2 dah selesai. Sekarang kita nak plot titik X dan Y. So kita tengok X negatif 4, Y negatif 6. So X negatif 4. So X negatif 4, Y negatif 6. So you tengok di sini. 5 ada 10 petak. Ada 10 petak. 2 cm. 5 unit ada 10 petak. So 5 bahagi dengan 10 berapa? 1 petak berapa? 1 petak berapa? 5 bahagi 10 berapa? Sorry? 2. 5 bahagi dengan 10, 2. 0.5. 0.5. Bukan 2. 0.5. So 0.5. So 0.5. So saya ulang lagi sekali. 2 cm. Di sini 2 cm. 2 cm. Jaraknya 2 cm. 2 cm ada 10 petak. Ada 10 petak kecil. Ada 10 petak kecil. Kalau awak kira betul-betul. Ada 10 petak kecil. Maknanya 5 bahagi dengan 10. Maknanya setiap petak kecil setiap petak kecil adalah 0.5. 0.5. Maksud di sini ialah saya padam di sini. Maksudnya di sini ialah ini satu petak 0.5. 0.5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5. Macam itu. Maksudnya setiap petak adalah 0.5. Macam mana saya tahu? Saya gunakan 5 bahagi dengan 10 petak. So setiap petak kecil adalah 0.5. Okey? Jelas? Satu petak kecil ni mewakili 0.5. Kenapa? Sebab 5 bahagi dengan 10. Okey? Contohnya ini kalau saya nak tahu sini 0, sini 1. Sini 0, sini 1. Ada 10 petak.
1 bagi dengan 10 sama dengan 0.1. Maknanya satu petak ini 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Saya boleh kira lah nilai setiap petak. Macam mana nak kira? Gunakan 1 bagi dengan 10. Macam itu. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh ya. Okey, sekarang kita nak apa ni? Okey, nak tanda x negatif 4, y negatif 6. So cari x negatif 4. X negatif 4 tak ada masalah. Ini ada y negatif 6. So y negatif 6, so y negatif negatif dari bawah. So negatif 5, so turun satu petak negatif 5/5. Lepas turun lagi satu negatif 6 macam tu. So kena tahulah negatif 6 tu kat mana. Sebab satu petak di sini ialah 0.5. So negatif 5/5 negatif 6. So lepas tu negatif 4 sini. Lepas tu negatif 6. So kena tanda tolong tanda dengan betul. Tanda biasa kita tanda dengan X. Tanda dengan teliti. Betul tepat. Tak boleh salah. Tak boleh agak-agak sahaja. Tak boleh agak-agak sahaja. Mesti tepat. Mesti tepat. Okay, next. Ni. X negatif 3, Y negatif 8. X negatif 3, Y negatif 8. X negatif 3 tak ada masalah. Y negatif 8. So kena kira lagi. Okay. Negatif 6. Negatif 6/5. Negatif 7. Negatif 7/5. Negatif 8. So kena tengok betul-betul negatif 8 di sini. Negatif 8. Lepas tu negatif 3. So tanda. Di sini tanda betul-betul. Negatif 3. X negatif 3. Y negatif 8. Okay. Negatif 8. Tanda betul-betul. Okay, next. X negatif 2, Y negatif 12. X negatif 2, tak ada masalah. Y negatif 12. So, negatif 10, negatif 10/5, negatif 11, negatif 11/5, negatif 12. Tanda di sini. Negatif 12. Negatif 12. Di sinilah. Di sini ni, sini. Tandakan di sini. X negatif 2, Y negatif 12. Tanda betul-betul tak boleh cincai-cincai Tak ada cincai-cincai di sini. Mesti tepat. Lepas tu X negatif 1, Y negatif 24. So, X negatif 1 tak ada masalah. Negatif 24. So, ataupun saya boleh start daripada bawah lah. Ini negatif 24/5. Negatif 24/5. Dan negatif 24 di sini. Ini negatif 24. So tanda. Tanda sinilah. Negatif 1, negatif 24. Macam tu. Sama jugalah. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 24. So X 1 di sini, Y 24. So 24/5, 24 di sini. So tanda di sini. Ni X 1, Y 24. X 2, Y 12. So 10, 10/1, 10/5, 11. 11/5, 12. So tanda di sini. Tanda di sini. X2, Y12. Lepas tu X3, Y8. So 5. 5 ataupun saya tak daripada atas. 9/5, 9. 8/5, 8. So tanda di atas. Sini. Ni 3, X3, Y8. So tanda betul-betul lah. Dan X4, Y6. So 5. 5/5, 6. Ni 6. Tandakan. Bila dah habis, kita akan masuk step 4. Sambung titik. Sambung titik. Sambung titik. Ni bukan garis lurus. Ini bukan garis lurus. Ini adalah lengkung. Lengkung yang licin. Lengkung yang licin. Macam ni. Macam ni lah. Ini tak berapa licin sebenarnya. Licin macam ni. Ni macam ni. Kena praktis lah. Contohnya ni tak melalui titik ini, awak kena buat semula. Mesti melalui semua titik. Ini kena praktis. Nak tengok, awak tengok dalam buku teks lah. Contoh itu.
lebih licin. Okay, so ada masalah untuk lukis graf, ada 4 step. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. So tugasan awak lengkapkan nota hari ni ya. Dan tolong buat okay, graf. Okay, saya rasa ada di sini contoh contoh 5, 6, 7, 8. Okay, tolong lukis graf ini. Okay, itu sajalah. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi hari Selasa. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Yeah, thank you. Bye-bye.